Okey dah. Okey. So, kenapa negatif kat sini? Maksudnya dia tarik elektron. So, sebenarnya sama juga. So, apa maksud elektronegativity ke elektronegatifan? Okey. So, korang ada perkenalkan satu istilah iaitu elektronegativity. Kalau Englishnya lah. Kalau bahasa Melayunya adalah ke elektronegatifan. Okey, so apa maksud ke elektronegativity? Ke elektronegatifan ataupun elektronegativity? Maksudnya kecenderungan sesuatu atom untuk menarik elektron terhadap dia. Faham? Okey. So, sesuatu atom dalam molekul menarik elektron ke arah nukleusnya. Okey, so ingat negatif tu maksudnya dia nak tarik. So dekat sini apa yang dia nak cuba sampaikan adalah apa jadi bila makin ke sana daripada natrium ke klorin, apa jadi kepada kecenderungan atom untuk tarik elektron terhadap dia? Makin kuat ke makin lemah? Itu cerita dia. Okey. So saya bagi tahu cerita terus, saya malam pusing cerita. Korang, bila makin ke sana, apa jadi pada daya tarikan? Kita dah belajar tadi. Makin tambah. Bilangan Makin kuat. makin kuat daya tarikan kan, betul tak? Sebab hasil daripada yang tadi tu bilangan proton bertambah tu kan? Okey, betul tak? Maksudnya daya tarikan makin kuat. So bila daya tarikan makin kuat, makin senang tak dia nak tarik elektron? Makin Senang. So, agak-agak apa jadi pada elektronegatif ke elektronegatifan monetasi color? Semakin bertambah ke semakin berkurang? Bertambah. Semakin bertambah lah. Itu je cerita dia. Dia sama je. Maksudnya dia pergi kepada daya tarikan, punca daya tarikan, bilangan proton yang bertambah tadi. Okey, so daya tarikan makin berkuat, daya tarikan nukleus terhadap elektron makin kuat. So maksudnya dia lagi cenderung untuk menarik elektron terhadap dirinya. Okey, so penuhkan kat situ. Okey, so jejari atom berkurang. Kenapa jejari atom berkurang? Tadi kita dah sentuh tadi. Kerana daya tarikan nukleus terhadap elektron dan petala bertambah. So bila saiz makin kecil, kekuatan nukleus elektron kepada petala paling luar bertambah. So elektronegativity bertambah. Boleh ke tak ni? Senang je. Boleh. Dia make sense je. Cerita dia make sense je. Dia dalam kimia ni macam ni tau. Dalam kimia ni saya nak beritahu korang. Korang kena faham basic. Faham basic ialah faham tu memanglah boleh faham, tapi dia macam gini, kalau setiap saya nak belajar satu benda saya nak belajar, saya akan faham dengan cara sendiri. Tapi bila kita nak explain, tak bolehlah dengan guna bahasa kampung kita kena guna bahasa standard. So bahasa standard yang macam dalam buku. Nak faham sendiri tu itu faham belakang lah, faham cerita tu. Cuma bahasa-bahasa tu sebab kita kena belajar cara tulis bahasa yang semua orang faham. So nak bagi semua orang faham, macam gini cerita dia. Dah ke? Okay. So kat situ ada satu benda dia bagi contoh, X dengan Y. Sebab kau kena ingat, jahilnya soalan tak ada dia nak bagi NA, tak ada dia nak bagi NA dengan CL, tak ada. Dia bagi X dengan Y. Pada pandai kau lah nak tentukan macam mana. So macam mana kita nak tengok X dengan Y? Macam mana kita nak tengok X dengan Y, siapa lebih kuat elektronegativity dia? Macam mana? Y. Tengok nombor proton dia. Pandai. Kita tengok nombor proton. Ya, kita tengok nombor proton. Sebab sekarang ni, bila dia nak compare electronegativity, dia akan comparekan color yang sama. Sebab sini 281, ni pun 287. Color ada berapa dua-dua ni? Berapa petala dua-dua ni ada? 3. Pandai. Yang membezakan dia siapa? Proton. Nombor proton. So bila nombor proton makin bertambah, bilangan proton makin bertambah, apa jadi pada daya tarikan nukleus terhadap elektron? Makin bertambah. Makin kuat. Makin bertambah. Macam itulah cerita dia. Boleh faham?
Boleh. Dah, kita tak payah nak lama-lama sangat kat situ. Itu je pun benda-benda yang nak kena faham. Okay, next yang nak kena faham lagi sifat keadaan fizikal. Okay, keadaan fizikal, apa benda keadaan fizikal yang nak kena faham adalah, beberapa benda ni. Okay, sifat logam, kekondaksian elektrik. Okay, macam saya ajar korang, kumpulan 1, kumpulan 2, dia adalah metal, betul tak? Dia logam kan? Okey. Betul. Pergi kepada silikon, ke sana tu, dia dah jadi bukan logam. Maksudnya macam ni. Maksudnya dia nak bagi tahu sifat logam merentasi kala semakin berkurang. Mula-mula logam, lepas tu dah jadi separuh logam, lepas tu akhirnya bukan logam. Itulah ceritanya. Okey, next dari segi kekondaksian elektrik. Nama pun logam berkurang, sifat logam berkurang. So kekondaksian elektrik pun akan jadi berkurang lah. Dan kalau dia tak logam, takkan dia boleh nak kondak elektrik. You got it? Got it. Okay. Next. Yang Yes. ini yang selalu keluar exam. Ni. Ni selalu keluar exam di sini. Sifat ini yang selalu keluar. Okay. Iaitu korang kena faham kat sini, sifat di sini. Iaitu perubahan sifat oksida. Okay. Apa maksud sifat oksida adalah apabila kumpulan tersebut dia combine dengan oksigen. Okey, sebab itu sifat oksida. Maksudnya oksida. Nampak tak perkataan oksida kat situ? Okey, maksudnya bila elemen tersebut dia combine dengan oksigen, dia akan membentuk satu sifat. Tak kisahlah sama ada asid ataupun alkali. Ada juga yang boleh dua-dua sifat boleh ada. Okey, so contohnya, Na oksida base. Maksudnya Na bila di-combine dengan oksida, dia akan jadi Na2O. You got it? Faham tak kat sini kenapa Na2O? Sebab dia nak beritahu semua sifat, maksudnya semua apa sifat yang ditonjolkan bila di-combine dengan oksigen. Okay. So Na2O maksudnya bila di-combine dengan oksigen lah, Na combine dengan oksigen. So dia akan jadi NaOH. Okay. Sifatnya adalah alkali. Maksudnya kumpulan 1, kumpulan 2, ingat tak nama pun logam alkali bumi. Okay, alkali earth metal, lepas tu metal alkaline. Okay, so maksudnya bila di-combine dengan oksigen, dia membentuk satu sifat iaitu alkali untuk kumpulan 1 dengan kumpulan 2. Okay, kumpulan belah sana ni, okay, bila di-combine dengan oksigen, dia akan membentuk satu sebatian yang bersifat asid. Okay, kita fikir logik lah macam CO2. CO2, asid. So bila di-combine elemen-elemen sana, dia bercombine dengan oksigen, macam Cl, apa-apa semua tu lah, SO2, dia akan jadi, bila di-combine, dia akan membawa sifat asid. Okay, yang selalu akan tanya korang soalan adalah di sini, aluminium. Okay, dalam kumpulan ada satu elemen iaitu aluminium je, bukan mana-mana kumpulan lain, bukan elemen lain, tak, aluminium. Aluminium ni bila di-combine dengan oksigen, dia akan membentuk iaitu kita namakan sebagai aluminium oxide. Aluminium oxide. Aluminium oxide. Okay. So apa yang jadi? Okay. Aluminium oxide iaitu Al2O3. Ni. Ini ni selalu ditanya, kenapa selalu ditanya adalah sebab dia boleh bawa dua watak. Dia adalah acid dan dia juga adalah base. Okey, maksudnya apa? Dia boleh ada dua watak. Maksudnya dia ni kalau kita masukkan dalam acid, dia boleh neutralkan acid tu. Kalau kita masukkan dalam alkali, dia pun boleh neutralkan alkali tersebut. Faham tak ni? Faham. Okey, so aluminium oxide yang ni nampak kat sini. Bila kita reactkan dengan asid HNO3 ni, asid apa? Ingat balik. HNO3 asid apa? Asid apa? Hidroklorik. Hidroklorik apa benda HNO3? Asid nitrik.
Dah lupa dah. Asid apa? Okey, ni asid nitrik. Okey, NaOH ni apa? Sodium hydroxide, natrium hydroksida. Okey, so maksudnya bila aluminium oxide bila dikombine dengan asid, dia boleh ada tindak balas. Maksudnya dia neutralkan benda tu. Kalau dia masuk dalam alkali pun, dia pun boleh ada tindak balas juga. Maksudnya dia boleh neutralkan benda tu. Okey, faham tak ni cerita dia? Faham. Okey, maksudnya kalau lah natrium oxide. Okey, Na2O ni. Na2O ni. Na2O ni sifat dia apa? Na2O ni sifat dia apa? Hello, hello. Ni sifat apa ni? Hello. Dengar tak? Okey, oksida base bila dia react dengan asid, dia akan tindak balas. Okey, boleh ke tak soalan saya kalau oksida base ni kita reactkan dengan alkali, boleh tak? Tak dengar ke suara saya? Tak boleh. Boleh ke tak? Soalan saya cepat. Soalan saya, kalaulah oksida base ni iaitu Na2O, kita reactkan dia dengan alkali, boleh ke tak? Boleh. Ni sekejap, saya contoh. Okey. Nak kena bagi faham betul-betul sebab ni selalu keluar. Okey. Na2O ni sifat dia apa? Kita dah belajar tadi. Na2O ni apa sifat dia? Apa sifat dia? Oksida apa? Oksida base. Tahu tak base tu apa? Base ni dia macam alkali lah. Okey. So sebab tu kita reactkan dia dengan asid supaya dia boleh neutralkan asid tersebut. Okey. So kalau lah saya tukar oksida base ni, saya react, saya letakkan dia, saya tak letak dalam asid, saya letak dia dalam NaO, NaOH. Boleh ke tak? Kalau korang tak jawab, saya tak nak proceed. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sudah kali. Tak boleh. Ya, tak boleh lah sebab NaOH ni siapa? Alkali. Alkali. Na2O ni adalah apa? Pun Alkali. alkali. Tak Alkali boleh juga. lah. Maksudnya tak ada tindak balas berlaku lah. Faham tak? Faham. Kita kan faham. Itu je. Itu je nak bagi tahu. Itu je nak bagi tahu. Okey. Yang ini pula. Okey. Okey, H kalau lah oksida asid. Okey, contoh silikon oxide. Okey, ini sifatnya adalah asid. Sebab itulah kita masukkan dia dalam alkali. Kalau kita masukkan dia dalam asid juga, contoh macam HNO3. Ada tindak balas tak berlaku? Tak ada sebab dia dah Tak. asid. Ya, sebab dia pun asid, yang ni pun asid. Tak ada tindak balas lah. Okey. Habis cikgu yang tengah ni, yang tengah ni je kalau kau masuk asid pun dia boleh. Iaitu dia boleh react, kau masuk dalam alkali pun dia boleh react. Sebab sifat dia dinamakan amphoteric. So tolong faham istilah betul-betul. Amphoteric ni maksudnya apa? Maksudnya satu oksida amphoteric tu maksudnya apa? Iaitu satu oksida yang boleh bertindak balas dengan asid dan alkali. Maksudnya kalau dia dengan asid, maksudnya dia membawa peranan siapa? Sebagai apa kalau kita reactkan dengan asid? Dia berperanan sebagai alkali. Kalaulah kita masukkan dia dalam alkali, dia akan berperanan sebagai asid. Pandai. Maksudnya macam itulah, dia boleh ada dua-dua sifat. Dia ikut. Faham? Faham.
Okey, Saleh ni. Yang BI tak faham, tak faham istilah tanya saya. Ketua 4U ada ke tak hari ni? Ketua dengan penolong dia. Ada. Semalam aku terkanting pula semalam. Semalam masalah teknikal ke? So macam semalam bila saya tak dapat attendance 4U, so saya buat semua tak datang. Okay, ya, macam tu. Dah siap belum yang? Dah. Dah. Dah siap dah. Dah. Okey. Ni adalah eksperimen. Maksudnya ingat soalan juga boleh bagi dalam bentuk eksperimen. Maksudnya dia nak bagi tahu, okey, eksperimen ini penting. Tolong tengok eksperimen ini. Dia adalah eksperimen macam mana dia nak mengkaji dari segi sifat asid tu lah. Sifat oksida base tu lah. Sifat oksida unsur color 3 tu lah. Okey. So sebab tu yang mana kita manipulate kat sini adalah jenis unsur oksida. Maksudnya kita pilih salah satu yang sebelah alkali satu lagi sebelah asid satu lagi yang tengah-tengah dia. Okey. So biasa kita akan pakai, okey, contoh kat sini kan. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. So Na2O, MgO, Al2O. So bila kita buat, kita nampak, okey. Cuba, saya takut korang tak faham dari segi tindak balas dia. Pepejal larut. Pepejal larut ke larut-larut ni maksudnya dia nak bagi tahu tindak balas berlaku. Okey. Maksudnya kat sini, okey, kat sini kan, bila ini ketelarutan di dalam air. Sekejap. Oh, ni dia just larut je ni. Ni dia just larut je. Dia bukanlah masukkan dalam asid ke alkali. Okey. Maksudnya natrium oxide ni, okey, bila dilarutkan, bila dia natrium oxide maksudnya dilarutkan dalam air, okey, lepas tu dia menunjukkan pH 14. So daripada 14 ni kita tahulah dia adalah oksida base. Okey, magnesium oksida ni pula bila kita larutkan dalam air, so dia akan pH dia, bila kita uji pH dia 9. So dia pun oksida base. Okey. Aluminium oxide dengan silicon oxide ni dia tak larut. Maksudnya dia tidak ada nilai pH lah. Okey. Seterusnya pH 3, pH 2. So ini adalah oksida asid. Semua ni adalah oksida asid. Dia just nak membuktikan itu pH-nya berapa. Dah salin belum? Okay. Next. Okay, nextnya adalah yang ini. Okay, yang ini pun yang selalu ditanya. Okay, so kat sini, daripada sini kita dah nampak dah. So daripada sini, kita tahulah MgO ni, dia adalah sifatnya adalah oksida. Oksida apa MgO ni? Oksida apa ni? Base. Oksida base, maksudnya alkali lah. Oksida base tu maksudnya alkali lah. So sebab itulah dia, okay, cuba korang tengok sini ya. Okay, korang tengok sini. Bila ditaruh dalam, dia akan taruh dalam dua tempat. Asid satu dia akan taruh dalam NaOH. Agak-agak dia akan tindak balas dekat dalam mana untuk MgO ni?
Dia akan tindak balas dengan Asid. acid. Kenapa? Kenapa dia nak tindak balas dengan acid? Sebab akan dia Base tu dia adalah Oksida base. oksida base. Korang jangan guna alkali tau. Alkali tu pemahaman kita je. Sebab saya tahu korang kan tak tahu sangat pasal base. Tapi tulis oksida base. Okay. So kat sini cuba tu dia tulis kat sini berpecah putih larut. Tiada perubahan. Apa tak tiada perubahan kat sini? Tiada perubahan maksudnya no reaction berlaku lah. So bila no reaction berlaku, kita tahu yang ini dia tindak balas dengan ini saja. So bila tindak balas dengan ini saja, maksudnya membuktikan dia adalah oksida base. Oksida base. Okey. Cuba kita tengok sini pula. Okey, aluminium oksida. Tindak balas berlaku tak dalam asid? Ada berlaku, larut kan? Dia. Yang ni pun larut juga. So bila berlaku dua-dua, so dia membuktikan aluminium oksida ni adalah oksida amphoteric. Namanya amphoteric. Okey. Silikon oksida dioksida ni pula. Okey, bila masukkan dalam asid tak ada tindak balas. Bila masukkan dalam alkali baru ada tindak balas. So maksudnya membuktikan dia ni adalah Acidic oxide. okey, acidic oxide. Oksida asid. Pandai kalau bahasa orang putihnya acidic oxide. Dapat tak nak faham eksperimen tu? Dapat. Bukan susah Dapat. pun. Siapa bawa masuk ni? Jam. Malas lah saya nak approve. Masuk lambat ni mana nak approve. Okay. Dah. So itu sahaja. Tapi belum lagi. Sabar tak habis lagi. Okay. So yang ini langkah-langkah membandingkan ni maksudnya kesimpulan daripada kereaktifan. Macam mana nak ni kesimpulan daripada keseluruhan. Macam mana nak bandingkan saiz. Nanti korang buat. Korang salin lah. Korang salin jap. Nanti korang baca. Salin dulu. Nanti kan tak tahu hala pula. Baca, salin dulu. Itu konklusi daripada yang kita belajar sebelum ni. Saiz, kereaktifan. Ni konklusi dia. Salin dulu. Salin nanti baca. Dah siap bagi tahu? Dah siap cikgu. Yang lain dah siap ke? Kau salin je nanti nantilah korang baca-baca, fahamkan lagi. Dah. Okey. Dah. Okey, dan last kali adalah unsur peralihan. Lepas tu habislah chapter ni. Okey. So, unsur kumpulan peralihan, cuba tengok jap. Unsur kumpulan peralihan ada dekat mana? Unsur kumpulan peralihan. Kumpulan peralihan. Kita tengok jap. Okey, unsur kumpulan peralihan belah mana untuk jadual berkala? Okey, unsur peralihan ada dekat mana? Dekat sini. Okey, nampak tak logam peralihan? Okey. So seterusnya korang akan belajar berkenaan dengan logam peralihan. Cuma logam peralihan korang tak belajar banyak benda. Satu benda je korang belajar iaitu sifat-sifat istimewa dia. Itu je untuk kumpulan peralihan. Korang tak ada belajar dari segi reaktiviti dia, dari segi saiz dia, korang tak belajar. Yang korang belajar saiz semua tu dekat kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18. Lepas tu unsur kala 3 sikit. Itu je.
Lepas tu untuk kumpulan peralihan, korang hanya perlu kenal pasti dia punya, korang kena hafal dia punya ciri-ciri istimewa je. Itu sahaja. Okey. So saya terus masuk kepada unsur peralihan. So ni adalah unsur peralihan lah. Kenapa namanya unsur peralihan? Macam saya beritahu, dia berada di tengah-tengah. So maksudnya dia beralih. Semua benda nak beralih sifat. Daripada metal kepada bukan metal. Maksudnya itu nama kumpulan peralihan. Okey. So apakah sifat dia? Still logam, cuma dia separa logam. Okey. So dia inilah sifat-sifat dia. Korang bacalah ya. Okey, cuma yang saya nak tekankan kat sini adalah ciri-ciri istimewa. Tolong highlight the special characteristic. Sebab soalan akan tanya berikan contoh, berikan sifat-sifat istimewa dia. Dia ada 4 total kesemuanya, tapi korang boleh pilih either one untuk korang masukkan dekat dia punya dalam jawapan nanti. Okay. So salah satunya adalah pertama sifat istimewanya dia adalah membentuk sebatian berwarna. Dia form color compound. Okay. Dekat sini saya nak korang faham sedikit ayat. Okay. Form, apa tadi? Form color. Form Compound. Form color Sebatian berwarna. compound. compound. Okay. Saya takut satu yang korang selalu buat. Korang akan buat macam ni tau kalau korang akan buat macam ni. Korang akan keliru. Can form many color. Korang hentam je mentang-mentang ada perkataan color. Salah. Ingat dia boleh membentuk sebatian berwarna. Maksudnya satu, sebab apa macam ni? Ceritanya kumpulan peralihan ni, dia ceritanya contohnya lah kita ada CU2+, korang hafal. Apa lagi korang hafal? Korang hafal banyak, apa lagi yang korang hafal taklah biasanya macam ni lah. Okay, ferrum. Ferrum 2+, ferrum 3+. Ingat kan korang hafal yang ni kan? Ingat tak korang hafal? Ingat. Okay, so semua ni sebenarnya adalah berada di unsur kumpulan peralihan. Okay, so bila berada kumpulan peralihan, maksudnya dia ada warna dia. Kumpulan-kumpulan yang berwarna adalah kumpulan-kumpulan yang berada pada unsur kumpulan peralihan. Tak kisahlah anion ke apa ke. Okay, so maksudnya dia ada satu warna je. Cu2+ warnanya biru. Ferrum 2+ warnanya hijau. Ferrum 3+ warnanya perang. Okay, faham tak? Jangan kau kata form many color. Kalau kau kata boleh membentuk warna can form many color, maksudnya apa can form many color? Maksudnya Cu2+ ni saja boleh bentuk berapa warna? Banyak warna. Maksudnya dah macam pelangi dah. Tak, dia hanya satu warna sahaja. Bezakan ayat. Dia hanya form color compound, bukan form many color. Ni korang punya, nanti korang buatlah perangai ni dekat SPM, nanti korang buat perangai ni. Okay, so kat sini dia ada bagi tahu kat sini kita ada Cu, copper. Okay, kita ada copper. Okay, sorry, ni salah dah ni. Okay, form color compound. Okay, so ferrum 3 chloride. Kenapa warna perang? Sebab korang catat kat tepi dia ni Fe3+. Kita tengok jenis anion tersebut, charge anion tersebut, Fe3+. Okay, ferrum 2 chloride warna hijau. Sebab apa? Sebab dia ada Fe2+. Catat kat tepi dia Fe2+ warna hijau. Okay, Cu2+ cuprum 2 sulfat. Maksudnya dia ada Cu2+. Okay, ni adalah ion-ion yang berwarna. Next, sifat yang kedua, special dia adalah dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. It has more than one oxidation number. Okay, apa maksud oxidation number? Dia sebenarnya oxidation number dengan charge tu lebih kurang lah. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah ferrum. Ferrum ada berapa? 2+, 1. Lagi satu korang belajar, korang hafal berapa lagi? Fe3+. Maksudnya atas nama satu ferrum ni ada berapa ketul nombor? 2. Itulah maksud dia. Dia ada banyak nombor pengoksidaan. Okey.
Habis cikgu copper, yelah copper tu saya suruh korang hafal satu je. Sebenarnya ada lagi copper 1 semua tu, sebab tu kat situ dia bagi contoh kat situ. Dia kata copper 1 chlorida. Maksudnya copper kat sini charge berapa? Bila copper 1? 1. Positif 1. Bila copper tu chloride, positif 2. 2+. Maksudnya atas nama copper tu saja ada 2, 3. Itu maksudnya mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okay. Next, yang ketiga, dah 2 dah sifat istimewa dia. Next, membentuk ion kompleks. Saya tak nak cerita sangat pasal ion kompleks tu, kau hafal je. Form membentuk ion kompleks. Dan yang keempat, bertindak sebagai mangkin. Act as a catalyst. Tolong highlight perkataan catalyst ni. Okay, so 4 ni je korang kena hafal. Pertama, form color compound. Kedua, has more than one oxidation number. Ketiga, can form complex ion. Dan keempat, act, bertindak. Act as a catalyst. Tak payah nak pening-pening kepala. 4 poin ni je isi utama, masukkan kalau ditanya. Habislah bab ini. Yay. Nanti kau lekatkan latihan tu. Latihan ni buat saya bagi masa seminggu ni untuk kelas minggu depan ni. So ni homework kamu. Minggu depan saya akan check randomly, maksudnya saya panggil orang, lepas tu saya suruh dia tunjuk. Buatlah, bukan untuk saya pun, untuk korang juga yang nak pandai. Kau kena bermula daripada sekarang. Kau kena ingat yang dapat result-result yang bagus semuanya bermula daripada sekarang. Bukannya bermula tu esok nak exam baru nak mula. So lengkapkan, habiskan kat sini ya. Dah habis lah. So minggu depan saya akan masuk dengan ikatan kimia. Kita kena kejar syllabus. Boleh ke tidak? Boleh. Faham ke tidak? Boleh. Benda ni baca macam ni je. Ingat macam saya kata dalam belajar kimia ni, kita kena ada cara kita sendiri. Kita kena ada teknik kita sendiri. Kita kena ada cara pemahaman kita sendiri. Tapi bila when it comes into writing, guna yang standard. Yang cara semua orang boleh faham. Itu je cerita dia. Okay, so saya tak nak panjang lebar. Korang pun mungkin nak rehat. Okay, Ketua, Pak Yu, Pak K. Catat. Okay. Nanti PM saya. 4K ada wakil yang ambil ni. 4K ada wakil kan yang ambil kan? Attendance. Dia tak nak jadi macam semalam. Pak Yu. Malam Pak Yu yang tak ada. Pak K bagus. Pak Yu. Dah ambil dah. Bising pula saya. Okey lah. So boleh So sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye-bye. Cikgu. Cikgu. Ya. Terima kasih, cikgu.